Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey, kita masih lagi dalam tajuk berkaitan dengan masa. Kali ini video yang ketiga, kita akan lihat sedikit sebanyak berkaitan dengan tajuk subtopik tempoh masa. Subtopik tempoh masa. Okey, sebelum kita tengok operasi berkaitan dengan masa, kita lihat itu apa definisi tempoh masa. Kita akan lihat apa itu definisi tempoh masa. Okey, tempoh masa, okey kita tengok. Tempoh masa ialah perbezaan di antara masa bermula, ni masa bermula, dan masa berakhir. Okey, tempoh masa ialah perbezaan di antara masa bermula dan masa berakhir. Okey, apabila kita sebut perbezaan, kita dah tahu, kita mesti set dalam kepala otak, bila sebut perbezaan semestinya operasi yang kita perlu gunakan ialah penolakan. Penolakan. Okey, untuk buat operasi penolakan, tempoh masa, okey ini tempoh masa. Tempoh masa, okey, sama dengan masa berakhir. Okey, masa berakhir tolak masa bermula. Masa berakhir tolak masa bermula, maka kita akan dapat tempoh masa. Kita akan dapat jawapan tempoh masa. Okey, masa berakhir tolak masa bermula, dan kita akan dapat jawapannya tempoh masa. Jadi untuk kita dapatkan beza di antara masa berakhir dan masa bermula, kita mesti buat penolakan. Kita akan buat penolakan, maka kita dapatlah jawapannya tempoh masa yang ini. Okey, sebelum kita masuk contoh dan soalan yang berkaitan dengan tempoh masa, inilah saya ingatkan apa beberapa formula yang perlu diingat. Okey, iaitu bagaimana kita nak menukar jam kepada minit dan tukar pada saat pula, dan sebaliknya. Untuk menukar jam kepada minit, okey, nak menukar jam kepada minit, kita akan darabkan dengan 60. Okey, sebab apa kita kena darabkan dengan 60? Sebab 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Dan sebaliknya, kalau kita nak tukar minit kepada jam, okey, tukarkan minit kepada jam, kita akan bahagikan dengan 60. Okey, begitu juga samanya apabila kita nak tukar minit kepada saat. Okey, sama kaedah, kita akan darabkan dengan 60. Sebab apa kita darabkan dengan 60? Sebab 1 minit bersamaan dengan 60 saat. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi kalau kita nak tukar balik saat kepada minit, kita akan bahagi 60. Okey, ini adalah formula penting yang perlu murid-murid ingat untuk menukar jam kepada minit dan kepada saat, dan sebaliknya. Okey, baiklah, kita teruskan kepada contoh. Kita lihat contoh. Okey, kita dah tahu tadi untuk mendapatkan tempoh masa, kita mesti menolak membuat operasi penolakan. Tetapi kita boleh juga menggunakan kaedah garis masa untuk mendapat tempoh masa. Kita buat kaedah garis masa. Kaedah garis masa ni lebih mudah difahami. Kita boleh nampak dengan jelas. Okey, kita baca soalan, iaitu cari tempoh. Okey, maksudnya cari tempoh masa di antara 7.45 AM dengan 2.15 PM. Okey, bila kita sebut cari tempoh, kita mesti tolak, buat operasi penolakan. Mudah, kita tolak, kita ambil masa berakhir dia 2.15, kita tolak masa bermula 7.45 AM. Kita buat penolakan, maka kita dapat tempoh masa. Okey, ataupun kita buat dengan kaedah garis masa. Kita buat dalam kaedah garis masa. Kita ambil dulu masa bermula dia ialah 7.45 AM. Okey, apabila sebut AM, kita tahu waktunya adalah pagi.
pagi, dan masa berakhir kita akan tulis 2.15 PM ataupun 2.15 petang. Okey, ini masa berakhir dia. Okey, kita mulakan dengan masa mula dia adalah 7.45. Okey, untuk memudahkan murid-murid, kita buat dalam kita akan lompat ikut per jam, ikut jam. Okey, kalau di sini 7.45, untuk kalau kita tambah lagi sejam, kita akan dapat tambah sejam, akan dapat 8.45, tambah lagi sejam, 8.45, 9.45. Seterusnya kita akan tambah lagi 10.45, 11.45, tambah sejam. Okey, tambah 12.45, dan seterusnya kita tambah lagi sejam, kita akan dapat 1.45 PM. Okey, kita berhenti dulu sampai 1.45. Okey, 1.45 kalau tambah sejam lagi, kita akan dapat 2.45. 2.45 dah lebih daripada masa berakhir yang kita nak. Lebih, sebab kita hanya 2.15. Kalau kita tambah sejam lagi, kita akan dapat 2.45. Jadi masa bermula hingga ke 1.45 ini, 1.45 ini, berapa jam yang kita perlu tambah? Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, untuk 7.45 sampai ke 1.45, kita perlu tambah 6 jam. 6 jam untuk sampai di sini. Okey, 6 jam. Okey, kita dah sampai kepada 1.45. Jadi kita genapkan terus kepada 2 PM. Kita akan 1.45 dah dekat dengan 2 PM. Jadi untuk 1.45 nak ke 2 PM, nak ke sini berapa minit? 1.45 nak ke sini, nak ke 2 PM mengambil masa 15 minit. 15 minit. Okey, seterusnya masa berakhir kita adalah 2.15. Kita akan daripada pukul 2 PM, kita akan seterusnya, langkah ke seterusnya ialah 2.15. Jadi berapa minit yang kita perlukan? Kita lompat lagi sini. Okey, berapa minit? Pukul 2 hingga 2.15. Jawapannya adalah 15 minit. Kita perlu tambah lagi 15 minit. Jadi untuk mendapatkan tempoh masa yang dari sini ke sini, kita perlu tambah ini, dan tambah yang ni, dan tambah yang ni. Berapa jawapan yang kita akan dapat? Jadi kita buat, jadi kita tulis, jadi kita tambah semua, kita tulis tempoh masa bersamaan dengan 6 jam tambah 15 minit tambah lagi 15 minit. Okey, kita akan dapat jawapannya adalah 15 minit tambah 15 minit, kita dapat 30 minit. Jadi jawapannya adalah 6 jam 30 minit. 6 jam 30 minit. Okey, ini jawapan yang kita dapat, iaitu 6 jam 30 minit. Jadi tempoh masa di antara 7.45 hingga 2.15 PM adalah 6 jam 30 minit. Baiklah, mari kita lihat pada contoh yang kedua. Okey, soalannya ialah cari tempoh. Okey, soalannya cari tempoh di antara jam 21.05 minit dengan jam 4.45 pada hari berikutnya. Okey, 21.05 minit, 21.05 minit dan 4.45 pada hari berikutnya. Kita tahu waktu berakhir adalah 4.45 dan waktu mula adalah 21.05 minit. Okey, kita ada dua kaedah untuk mencari tempoh masa ini. Sama ada kita menggunakan garis masa ataupun dengan kaedah penolakan.
Apabila kita sebut tempoh masa, maksudnya perbezaan di antara masa akhir ditolak dengan masa awal. Okey, masa akhir ditolak waktu masa bermula. Jadi kita dapat tempoh masa. Okey, untuk cara yang pertama kita akan lihat dulu dengan kaedah garis masa. Kaedah garis masa. Okey, kita boleh buat dalam dengan cara menambah 1 jam 1 jam. Okey, 1 jam 1 jam. Okey, macam ni. 21 5 minit kalau kita tambah sejam, 21 tambah sejam jadi 22 5 minit. Seterusnya tambah lagi sejam, 23 5 minit. Okey, kalau kita tambah lagi sejam, kita dapat 0005. Kenapa? Sebab jam berhenti pada 24. Pada masa 24. Jadi pada sini dah masuk hari yang berikutnya. Di sini 0000. Dah masuk hari berikutnya sebab jam hanya ada 24 jam saja. Bila tepat 24 jam, maka dia akan ulang balik jadi 0000. Jadi kalau 23 5 minit ditambah sejam, jadi kita dapat hanya 5 minit. 5 minit. Okey. 5 minit ditambah lagi dengan sejam, kita dapat ke 1 5 minit tambah lagi sejam 25 minit dan sejam lagi 35 minit dan yang seterusnya kita dapat 45 minit. 45 minit. Okey, kita boleh tambah lagi. Kalau ni kalau kita tambah lagi kita dapat 55 minit. Tapi 55 minit dah lepas pada waktu berakhir. Waktu berakhir kita hanya 4:45. Kalau kita tambah lagi, jadi sini 55 minit. Jadi dah terlepas. Jadi kita berhenti di 4:45. Jadi kalau waktu bermula sampai 45 minit, berapa jam yang berapa jam tempoh masa untuk sampai 45 minit ni? Dari sini sampai 45 minit. Jadi kita boleh bilang dari sini sampai sini kita boleh bilang 1 2 3 4 5 6 7 jam. 7 jam. Okey, seterusnya dari 45 minit untuk ke 4:45, berapa jam yang berapa minit tempoh masa yang diperlukan. Okey, di sini nak ke sini. Okey. Jadi kita hanya perlukan 40 minit sahaja. Jadi kita tulis sini 40 minit. 40 minit. Okey, untuk mendapatkan tempoh masa di antara 21 5 minit dan 4:45, kita perlu tambah yang ini. Tambah saja. Tambah kedua-dua ni kita akan dapat jam berapa? Kita akan dapat 7 jam 40 minit. Okey, inilah jawapan yang kita dapat. Okey, inilah jawapan dia. Okey, saya dah bagi tahu tadi kita boleh buat dalam kaedah yang kedua. Cara yang kedua iaitu dengan kaedah penolakan. Okey, untuk dapat tempoh masa kita perlu tolak masa berakhir tolak dengan masa bermula, maka kita akan dapat jawapan tempoh masa. Okey, masih lagi soalan yang sama iaitu tempoh masa di antara jam 21.05 minit dan jam 4.45 pada hari berikutnya. Tapi masalah di sini jam berakhir pada hari berikutnya iaitu 4.45. Kita tak boleh terus tolak 4.45 terus tolak 21, tak boleh. Jadi kita ambil masa terakhir pada hari ini 21.05 minit. Masa terakhirnya adalah berapa? 24. Sebab sehari hanya ada 24 jam. Kita ambil masa terakhir 24 ni tolak
21 5 minit. Seterusnya kita akan tambah pula pada hari berikutnya 4:45, terus tambah sahaja. Jadi masa berakhir pada hari ini ialah 24. Sehari ada 24 jam saja. Jadi minitnya berapa? Minitnya adalah kosong. Okey, ingat kita perlu bezakan di antara jam dan minit. Operasi tak boleh bercampur. Jam sama jam dan minit sama minit. Okey, seterusnya tolak berapa? Tolak 21 5 minit. Okey, kosong tolak 5 minit tak boleh. Jadi kita pinjam di tempat jam. Pinjam tempat jam dua-dua sekali. Okey, pinjam. Jadi pinjam 1 tinggal 23. Okey, apabila dipinjam dapat yang belakang, dapat 60. Sebab apa dapat 60 minit? Sebab 1 jam 60 minit. Kita pinjam 1 jam di depan, maka minit dapat 60 minit. Minit akan dapat 60 minit. Okey, 60 minit tolak 5 minit, jawapannya adalah 55. Seterusnya 23 tolak 21, jawapannya adalah 22. Okey, ingat operasi penolakan di sini. Seterusnya kita akan tambah pada hari berikutnya. Hari berikutnya adalah 4:45. Jadi kita akan tambah pada hari berikutnya 4:45. Okey, ingat ya, operasi di sini adalah penambahan. Operasi di sini adalah penambahan. 55 minit tambah 45 minit, jawapannya adalah 100 minit. Kita dapat 100 minit. Okey, 2 tambah 4, jawapannya adalah 6. Jadi inilah jawapan yang kita dapat, 6 jam 100 minit. Okey, tapi nanti dulu. Minit sini ada 100, tapi sepatutnya minit dia tak boleh lebih pada 60. Jadi kita akan naikkan di tempat jam. Okey, tulis dulu 6 jam 100 minit. 100 minit. Okey, kita akan tolakkan dengan 60 minit. Sebab 1 jam ada 60 minit. Kita tolak 60 minit. Okey, 100 tolak 60, jawapannya adalah 40. Okey. Lepas tu kita akan naikkan 1 jam ke atas sebab kita tolak 60 minit. Kita tolak 60 minit, kita naikkan 1 jam ke atas. Naikkan di tempat 1 minit di tempat jam. Maka 6 ditambah 1, 6 tambah 1, jawapannya adalah 7 jam 40 minit. Okey, sama jawapan yang kita dapat tadi. Tempoh di antara jam 25 minit dengan jam 4:45 ialah berapa? 7 jam 40 minit. Okey, 7 jam 40 minit. Okey, inilah jawapan yang kita dapat. Mari kita lihat pula pada contoh yang ketiga. Okey, kita baca soalan. Firdaus bersama keluarganya telah pergi ke Pulau Pinang. Okey, kita dah tahu dia orang pergi ke Pulau Pinang untuk bercuti. Mereka menaiki bas dari Kuala Lumpur. Okey, dari Kuala Lumpur, maksudnya dia bertolak dari Kuala Lumpur dan tiba di Pulau Pinang. Okey, dan tiba di Pulau Pinang pada 3 Julai pukul 4:05 AM. 4:05 AM. Okey, 3 Julai 4:05 AM ni adalah waktu tiba. Waktu berakhir ataupun waktu berakhir. Tempoh perjalanan, tempoh perjalanan mengambil masa 5 jam 35 minit. Okey, tempoh masa dia ambil perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Pulau Pinang adalah 5 jam 35 minit. Jadi soalan dia, kira waktu bas bertolak dari Kuala Lumpur. Okey, waktu bertolak. Okey, waktu bertolak. Dia kira waktu bertolak pukul berapa? Okey, dalam kaedah ini kita akan menggunakan strategi menggunakan garis masa. Okey, kita akan buat garis masa. Okey, waktu tiba adalah di sini. Itu 4:05 minit. Di sini adalah waktu tiba. Okey, kita akan tolak sejam sampai 5 jam 35 minit. Okey, kita tolak sejam
Okey, 45 minit tolak sejam. Okey, kita dapat jawapannya. Tolak sejam 1 jam. Jawapannya 35 minit tolak lagi sejam. Seterusnya 1 jam tolak lagi sejam. Okey, 1 jam sampai 12.05 minit. Okey, ini waktu 45 minit. Ni adalah waktu pagi. Bila kita tolak sampai 12.05 minit, kita akan masuk pada hari sebelumnya. Okey, kalau kita ikut tarikh, kita buat garisan tarikh. Okey, dia sampai pada 3 Julai. 3 Julai di sini. 3 Julai. Jadi kalau 12.05 minit akan masuk waktu sebelum dia. Sebelum dia adalah 2 Julai. 2 Julai. 12.05 minit ni dah masuk 3 Julai dan sebelumnya adalah 2 Julai. Jadi kalau kita tolak lagi sejam, kita akan dapat 11.05 minit. Okey, kita dah tahu tempoh perjalanan adalah 5 jam. 5 jam. Jadi kita dah tolak 5 di sini. 1 2 3 4 5. Kita dah tolak 5 jam ke belakang. Jadi yang kita perlu tolak sekarang adalah 35 minit. 35 minit. Jadi kalau 11.05 minit ditolak lagi, kita tolak lagi 35 minit di sini sampai sini berapa? Pukul berapa Firdaus bertolak dari Kuala Lumpur? 35 minit. Jadi kalau 5 jam sebelum 45 minit adalah 11.05 minit pada 2 Julai. Pada 2 Julai 11.05 minit pada 2 Julai. Kalau 35 minit sebelum 11.05 minit adalah 10.30 PM. 10.30 malam. Okey, ini kita akan dapat 10.30 PM. Jadi mudah je. Kita perlu ambil 11.05 minit tolak dengan 35 minit. Jadi kita dapat 10.30 PM. Jadi kita tulis jawapan dia. Okey, baiklah. Sekarang kita tulis jawapan dia. Waktu bas bertolak dari Kuala Lumpur ialah apa? 2 Julai pada jam 10.30 PM. Okey, inilah jawapannya yang kita dapat. 10.30 PM. Okey, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, baca soalan. Jadual menunjukkan jadual penerbangan sebuah syarikat penerbangan ke destinasi utama. Okey, destinasi utama. Kita ada Kuala Lumpur ke Tokyo, Kuala Lumpur ke Osaka, Kuala Lumpur ke London dan Kuala Lumpur ke Doha. Setiap ni ada masa-masa tertentu. Okey, mari kita baca soalan. Berapakah tempoh masa yang diambil untuk sampai ke destinasi utama berikut? Okey, berapakah tempoh masa? Dia suruh cari tempoh masa. Okey, soalan dia Kuala Lumpur ke London. Berapakah tempoh masa yang perlu diambil dari Kuala Lumpur ke London dan seterusnya Kuala Lumpur ke Doha. Okey, tengok dulu di mana tempat mana jadual Kuala Lumpur ke London. Kuala Lumpur ke London ini. Pada jam 9 pada 11 Julai 2020 dan jam 22 11 Julai 2020 juga. Jadi ini waktu berlepas penerbangan dan ini waktu tiba. Okey, baiklah, mari kita tulis dulu. Kita buat operasi. Okey. Dari Kuala Lumpur ke London.
Okey, waktu berlepas dia berapa? Waktu berlepas dia, kita tulis dulu. Waktu berlepas dia adalah jam 9. Jam 9 pada 11 Julai. 11 Julai 2020. Waktu tiba adalah, kita dah tahu, jam 22. Jam 22, jadi tulis jam 22 pada hari yang sama, iaitu 11 Julai juga. 11 Julai 2020. Okey, saya dah bagi tahu formula untuk dapat tempoh masa. Kita ambil masa berakhir ataupun waktu tiba. Waktu tiba tu maksudnya waktu berakhir lah. Tolak dengan waktu bermula, ataupun waktu berlepas. Kita tolak, kita dapatlah jawapannya tempoh masa. Jadi waktu berakhir dia kita dah tahu, iaitu 22 pada 11 Julai. Jam berapa? Jam 22. Tulis 22, minitnya adalah 0. Okey. Lepas tu tolak dengan waktu bermula. Waktu bermula dia adalah jam 9. Jam 9. Jadi tulis 09. Minit adalah 0. Okey, kita tolak 2 ni, kita dapat tempoh masa. Okey, 0 tolak 0, okey 0 juga. 0. Okey, 22 tolak 9. Okey, kita tolak satu persatu. 2 tolak 9 berapa? Tak boleh, kita pinjamkan yang depan. Pinjam yang depan, ini jadi 1. Okey, bila pinjam yang depan 1, yang belakang akan dapat 10. 10 ditambah 2 yang ini tambah siap-siap, jadi 12. 12 tolak 9, jawapannya adalah 3. Jawapannya adalah 3. Okey, 1 turunkan bawah. Kita dapat jawapannya adalah 13 jam. Okey, kita tukar warna sikit. 13 jam. Okey, inilah jawapan yang kita dapat. Okey, tempoh masa yang diambil dari Kuala Lumpur ke London ialah 13 jam. Okey, ini dah jawapan dia. Okey, baiklah, kita tengok pula soalan daripada Kuala Lumpur. Okey, tempoh masa dari Kuala Lumpur ke Doha. Kita dah tahu waktu berlepas dia adalah, Kuala Lumpur Doha ini waktu berlepas dia. Waktu berlepas adalah jam 20.30 pada 6 September. Dan waktu tiba ataupun waktu berakhir dia adalah jam 3.30 pada hari esoknya, iaitu 7 September. Jadi kita tulis dulu, waktu berlepas adalah jam 20.30. Jam 20.30 pada 6 September 2020. Okey, waktu tiba adalah jam 3.30. Tulis sini waktu tiba jam 3.30 pada 7 September 2020. Tulis sini 7 September pada keesokan harinya 2020. Jadi kita nak cari tempoh masa perjalanan Kuala Lumpur ke Doha. Okey, untuk soalan kali ini kita akan buat dalam bentuk garis masa. Okey, garis masa bermula dari jam 20.30 6 September dan berakhir dengan waktu tiba jam 3.30 pada 7 September. Okey, kita boleh buat buat penambahan sejam-sejam. Okey, 20.30 pada 6 September kita tambah sejam, jadi 21.30 tambah lagi 22.30 23.30. Okey, pada 6 September masa berakhir pada jam 24 dan kita akan masuk
kosong balik untuk 7 September pada hari keesokannya. Jadi kalau 23.30 ditambah sejam, kita akan dapat 30 minit. 3.30 23.30 tambah sejam, kita dapat 30 minit. Okey, 30 minit ni dah masuk pada 7 September. Kita dah masuk pada 7 September. Jadi kita teruskan lagi tulis. Okey, tambah lagi 30 minit tambah. Jadi 1.30 tambah lagi 1.20, 2.30 dan seterusnya. Yang terakhir ialah 3.30. Okey, di sini kita berhenti di sini. Jadi berapa tempoh masa kalau kita tambah per jam, tambah sejam-sejam. Jadi kita tambah. Okey, jarak perjalanan pada jam 20.30 sampai ke 30 minit pada 7 September ialah berapa jam sini? Sini 1 2 3 4 jam. Jadi kita tulis sini 4 jam. 4 jam. Dan masa perjalanan dari 30 minit daripada 7 September ini sampai 3.30 pada hari yang sama, berapa jam? Mengambil masa, kita bilang 1 2 3 jam sahaja. Jadi kita tulis 4 jam tambah 3 jam. Okey, 4 tambah 3 jawapannya adalah 7 jam. Okey, ini jawapan yang kita dapat. Jadi tempoh masa yang diambil dari Kuala Lumpur ke Doha ialah 7 jam. Okey, inilah jawapan dia. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Masih lagi dalam jadual di atas. Okey, soalan seterusnya. Hitungkan waktu tiba ke Osaka sekiranya, Osaka sekiranya penerbangan dari Kuala Lumpur lewat 3 jam. Okey, penerbangan dari Kuala Lumpur lewat 3 jam. Maksudnya dia terlewat berlepas 3 jam. Jadi berapa tempoh masa yang perlu diambil? Okey, kita tengok dulu. Sekiranya penerbangan dari Kuala Lumpur ke Osaka lewat 3 jam. Okey, jadi maka waktu berlepas akan ditambah 3 jam. Sebab dia berlepas lewat. Jadi waktu berlepas akan kita tambah. Kita tambah 3 jam. Okey, mari kita lihat jam berapa waktu berlepas dari Kuala Lumpur ke Okey, kita tulis dulu. Okey, kita tulis dulu. Okey, kita akan cari waktu berlepas yang baru sebab dia dah lewat 3 jam. Jadi kita akan cari waktu berlepas yang baru dari Kuala Lumpur ke Osaka. Okey, kita dah tahu waktu berlepas yang lama adalah jam berapa? Jam 00.10 pada 25 Februari 2020. Disebabkan penerbangan lewat 3 jam, maka kita akan tambah 3 jam. Kita akan tambah 3 jam. Okey, 3:00. Jadi bila kita tambah keduanya, sini dapat 10. Okey. Okey, pada jam berlepas dari Kuala Lumpur ialah jam 3:10 minit. Pada hari yang sama juga, iaitu pada 25 Februari 2020. Okey, seterusnya kita akan cari pula
cari waktu tiba. Waktu tiba selepas dia lewat 3 jam, kita dah tambah 3 jam, kita dah dapat waktu berlepas yang baru. Okey, kita akan cari waktu tiba ke Osaka. Okey, berapa jarak perjalanan dari Kuala Lumpur ke Osaka? Kita tengok jadual balik. Jadual dia. Okey. Tempoh perjalanan dia dah bagi siap-siap. Tempoh perjalanan masa dari Kuala Lumpur ke Osaka adalah 6 jam. 6 jam. Jadi kita perlu cari ini waktu tiba dia pada jam berapa. Okey, mari kita buat operasi. Kita dapat jam berlepas baru pada 3:10 pada 25 Februari. Okey, disebabkan tempoh masa perjalanan adalah 6 jam, kita tambah sejam. Tambah sejam. Okey, sejam. Okey, 1 jam. Okey, seterusnya sama, tambah sejam. Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam dan 6 jam. Okey, kita tambah sejam-sejam. Jadi kita tambah, kita dapat jawapannya waktu tiba adalah jam 9:10 pada 25 Februari juga. 2020. Okey, waktu tiba ke Osaka dari Kuala Lumpur ialah, waktu tiba adalah jam 9:10. Jam 9:10 pada 25 Februari 2020. Okey, inilah jawapan yang kita dapat. Okey, baiklah, kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Okey, kita akan baca soalan dulu. Encik Hamidi menghadiri satu kursus bermula 28 Ogos 2020 dan berakhir pada 2 November 2020. Okey, hitungkan tempoh masa. Okey, tempoh masa kursus itu berlangsung. Okey, kita dah tahu bermula 28 Ogos hingga 2 November 2020. Okey, untuk mencari tempoh masa, kita perlu mengambil masa terakhir, tolak masa mula, dan kita akan dapat jawapannya adalah tempoh masa. Okey, masa berakhir tolak masa mula, dapat jawapan tempoh masa. Itulah formula yang murid-murid perlu tahu. Okey, formula ya. Okey, untuk penyelesaian kali ini kita akan buat dalam bentuk gambar rajah. Okey, gambar rajah, kita buat bentuk gambar rajah. Kita dah tahu Encik Hamidah mulakan kursusnya pada 28 Ogos. Okey, bulan Ogos ada berapa hari dalam sebulan? Ada 31 hari. Semoga ada 31 hari. Kira 31 Ogos berakhir bulan ini. Okey, untuk mula dari 28 Ogos hingga 31 Ogos, berapa hari yang ada? Kita 28, 29, 30, 31. Jadi ada 4 hari. 4 hari. Okey. Bulan yang seterusnya adalah bulan September. Kita mulakan dengan awal bulan 1 September. Okey, berakhir kita tahu bulan September ada 30 hari, bermula 30, berakhir dengan 30 September. Okey, 1 hingga 30, kita dapat jawapan ini, kita dapat 1 bulan di sini, 1 bulan penuh. Okey, seterusnya bulan Oktober. Kita mulakan dengan awal bulan iaitu 1 Oktober. Bulan Oktober ada 31 hari. 31 hari. Kita tulis ini 31 Oktober. Okey, 1 hingga 31 Oktober. Kita dapat 1 bulan juga di sini. 1 bulan penuh. Okey, bulan yang terakhir bulan November. Bulan November. Kita mulakan dengan awal bulan November. November. Okey, kursus berakhir pada 2 November. Jadi kita tulis sini berakhir kursus 2 November. Okey, kita tambah saja untuk 1 November untuk ke 2 November berapa hari yang ada. Okey, 1, 2. Jadi sini ada 2 hari. 2 hari. Okey, untuk
mencari tempoh masa berlangsung khusus. Tempoh masa, okey, kita bilang berapa bulan yang ada. Tempoh masa khusus itu berlangsung ialah 2 bulan. Kita tambahkan bulan yang ni tambah yang ni, ditambahkan dengan yang ni. Okey, berapa? Jadi kita dapat 2 bulan. Okey, seterusnya berapa hari? Berapa hari kita campurkan yang ni dan yang ni, kita dapat jawapannya adalah 2 bulan 4 tambah 2, jawapannya adalah 6 hari. Jadi tempoh khusus itu berlangsung ialah 2 bulan 6 hari. Inilah jawapannya yang kita dapat.